Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Johari di Wacana Semasa. Perolehan kuasa kerajaan yang berlaku sejak ancaman COVID-19 telah menimbulkan kebimbangan di seluruh rakyat Malaysia. Keutamaan kerajaan baru ini adalah untuk membendung penularan wabak ini daripada terus menyakiti lebih ramai rakyat Malaysia. Situasi ini memerlukan tindakan drastik oleh kerajaan bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Untuk itu, kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP mulai 18 Mac 2020 di seluruh negara. Meskipun tindakan ini diambil bagi membendung penularan wabak COVID-19, namun tindakan ini telah menghilangkan sumber pendapatan terutamanya golongan B40. Tindakan ini telah menimbulkan kesulitan untuk golongan B40 untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Oleh itu, Wacana Semasa hari ini akan membincangkan isu strategi bersepadu menangani wabak COVID-19 di kalangan masyarakat B40 Malaysia. Baiklah, hari ini kita ada tetamu istimewa iaitu YB Irfan Shahruddin. YB sebagai menteri yang mewakili Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Adakah YB merasakan inisiatif yang diberikan oleh kerajaan merupakan satu langkah yang bagus untuk menangani masalah ini? Dan apakah pandangan YB terhadap isu-isu kekangan kerajaan dalam menangani perbezaan pendapat dari sudut media sosial? Kita tahu bahawa media sosial telah memberikan imej negatif kepada kerajaan. Jadi bagaimana YB melihat isu ini? Adakah kerajaan sedar akan isu ini? Mungkin ada usaha-usaha yang untuk mengurangkan imej negatif dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada kerajaan. Silakan YB. Baik, terima kasih diucapkan kepada Saudara Ashraf kerana menjemput saya di dalam program ini. Jadi saya kira ini merupakan satu peluang untuk saya menjelaskan keadaan sebenar yang berlaku baru-baru ini. Saya sebagai Menteri di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan begitu cakna akan hal yang dihadapi oleh rakyat, terutamanya yang melibatkan golongan B40 dan golongan yang tinggal di kawasan PPRT. Jadi kita di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah banyak melakukan sanitasi awam. Jadi hal ini merupakan satu usaha yang begitu proaktif dilakukan demi memastikan kebersihan terjaga. Dan saya juga menyeru kepada seluruh peserta penduduk dan juga rupa tetangga agar kita sama-sama mengganding bahu dalam usaha kita membersihkan kawasan kediaman kita untuk mengelakkan daripada jangkitan kuman dan sebagainya. Dan kalau kita lihat kepada partisipasi awam, bukan saja melalui peserta penduduk, kita juga telah banyak mempunyai NGO-NGO yang terlibat dalam membantu kerajaan. Dan kita juga di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan begitu prihatin akan hal yang dihadapi oleh rakyat, khususnya daripada sudut maklumat yang dihadapi oleh mereka. Dan kita tengok maklumat yang sampai kepada rakyat begitu banyak dengan ledakan teknologi maklumat. Kita begitu sukar untuk membezakan maklumat sahih dan tidak sahih. Dan saya juga menyerulah kepada seluruh rakyat agar kita melihat sesuatu berita itu dan menyaringnya terlebih dahulu sebelum kita menyebarkan, kerana kita khawatir maklumat yang kita dapat itu mungkin mendatangkan kesan yang buruk kepada diri kita sendiri. Dan saya mewakili kementerian sebagai anggota kerajaan juga merasa kesal dengan beberapa menteri yang mungkin tidak berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan mereka sehingga menyebabkan imej PN sebagai pemerintah juga sedikit tercela disebabkan oleh kenyataan-kenyataan yang dibuat. Jadi saya merasakan bahawa kita perlu bersifat lebih proaktif, bersikap lebih cakna akan hal yang dihadapi oleh rakyat dan menjawab persoalan rakyat itu secara pantas. Dan kita perlu menjawab segala tohmahan itu daripada sudut yang ilmiah dan bukan berdasarkan andaian semata-mata. Kerana imej kerajaan ini merupakan suatu benda yang kita perlu jaga dalam usaha kita mendekatkan antara kerajaan dan juga masyarakat. Kerana masyarakat melihat media sebagai satu platform yang sangat penting daripada sudut partisipasi politik, kerana mereka mungkin tidak dapat terlibat secara langsung, namun hal ini boleh menjadi satu jambatan antara wakil-wakil rakyat dan juga masyarakat yang terlibat. Jadi saya menyeru kepada semua di luar sana agar memanfaatkan penggunaan media sosial dalam kita melaporkan sebarang kes-kes yang berlaku, ataupun mungkin kita boleh menyebarkan maklumat yang berguna agar kita dapat sama-sama membendung wabak ini dengan berkesan. Sekian, terima kasih. Kepada penonton di rumah, hari ini kita bawakan lagi seorang tetamu khas iaitu Cik Aisyah. Beliau mewakili NGO yang terlibat aktif untuk memberi bantuan kepada golongan B40 ini. Jadi, jika kita merujuk pada teori sosiologi politik iaitu meletakkan satu indikator tahap partisipasi politik dan dalam sesebuah organisasi,
Jadi di sini boleh Cik terangkan partisipasi politik pihak NGO dan cabaran-cabaran yang dihadapi bagi menangani isu ini agar masyarakat B40 dapat merasai bantuan yang disediakan oleh pihak NGO selain bantuan yang disediakan oleh kerajaan. Oleh itu, silakan Cik Aisyah. Badan-badan bukan kerajaan iaitu NGO juga tidak terkecuali dalam menyalurkan dan mengagihkan sumbangan kepada golongan yang memerlukan, khususnya golongan B40 yang terjejas akibat COVID-19. Persatuan Gerakan Kemanusiaan Malaysia atau Malaysia Humanitarian Movement MHM juga tidak terkecuali dalam menyalurkan dan mengagihkan sumbangan kepada golongan B40 yang terjejas akibat COVID dengan melaksanakan misi bantuan kemanusiaan yang dilaksanakan di seluruh Malaysia seperti di negeri Kedah, Kelantan, Perak, Sabah dan negeri-negeri lain juga. Pihak MHM juga tidak terkecuali dalam mengagihkan barangan seperti keperluan makanan iaitu beras, biskut dan keperluan makanan yang lain. Malah pihak MHM juga turut menyalurkan sumbangan kepada golongan tua yang sakit dan terlantar dengan mengagihkan bantuan seperti keperluan pampers, susu dan keperluan-keperluan lain juga. Antara cabaran dan kekangan yang terpaksa dihadapi oleh pihak MHM ketika menyalurkan sumbangan iaitu dari segi sekatan perjalanan oleh pihak berkuasa dan juga cabaran dari segi kesukaran untuk mengagihkan bantuan keperluan kepada golongan yang memerlukan, khususnya golongan yang tinggal di kawasan terpencil dan pedalaman. Baru-baru ini keluar kenyataan daripada pihak kerajaan di mana pihak NGO tidak boleh sewenang-wenangnya mengagihkan bantuan secara terus dari rumah ke rumah kepada pihak yang memerlukan kerana bimbang dijangkiti oleh COVID-19. Oleh itu, pihak NGO perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan di mana pihak NGO perlu melaporkan atau minta kebenaran daripada Jabatan Kebajikan di setiap negeri atau daerah sebelum mengagihkan bantuan kepada golongan memerlukan. Hal ini merupakan salah satu cabaran yang terpaksa dihadapi oleh pihak MHM sendiri dalam menyalurkan sumbangan. Namun, langkah yang boleh diambil untuk membantu golongan B40 ketika COVID adalah dengan menubuh atau mewujudkan tabung yang khusus untuk golongan B40 di mana orang ramai yang berkemampuan dapat menyalurkan sumbangan ke dalam tabung ini. Hasil yang disumbangkan ini dapat membantu golongan B40 dengan dari segi keperluan mereka. Malah, aspek lain juga perlu dilihat seperti golongan gelandangan. Apa yang kita tahu, golongan gelandangan merupakan golongan yang berisiko untuk dijangkiti COVID kerana mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang khusus. Oleh itu, pihak kerajaan dan pihak NGO perlu menyediakan bantuan dari segi tempat perlindungan yang sementara kepada golongan gelandangan kerana mereka amat berisiko kepada jangkitan COVID ini. Seterusnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ashikin, pensyarah Universiti Sains Malaysia kerana sudi meluangkan masa bersama Wacana Semasa hari ini. Jadi, kita nak tahu pula bagaimana dari sudut peratusan kemiskinan di Malaysia dan bagaimana peratusan ini sendiri menyumbangkan kepada keadaan Malaysia sekarang. Dan kita juga ingin tahu apakah teori-teori berkenaan dengan masyarakat yang boleh kita terapkan dalam usaha kita memahami apakah keadaan sebenar sekarang. Dan yang terakhir, apakah cadangan yang boleh kita kemukakan kepada kerajaan untuk memastikan golongan B40 ini mendapat bantuan kewangan dan moral? Silakan Dr. Ashikin. Seperti apa yang kita tahu, pandemik COVID-19 telah melanda negara kita bahkan di seluruh dunia. Sehingga ke hari ini, pihak kerajaan masih lagi memperkuat kuasakan kawalan pergerakan di seluruh negara dalam langkah membendung dan seterusnya menghentikan rantaian COVID-19 ini. Kita sedia maklum, kesan daripada pandemik ini telah mengakibatkan segala pertumbuhan negara terencat. Apabila pihak kerajaan mula mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan. Dan sudah pasti ianya memberikan kesan yang amat besar kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada golongan B40 yang dalam sekelip mata mereka kehilangan punca pendapatan. Realitinya, golongan B40 sudah pun terbeban dengan kos sara hidup yang kian meningkat dan pandemik COVID-19 ini telah menambahkan lagi beban mereka. Secara relatifnya, kadar kemiskinan di Malaysia diangkakan sebanyak 16 hingga 20% dengan anggaran pendapatan bawah RM3,000 sebulan. Dan 9% mempunyai pendapatan kurang daripada RM2,000. Berdasarkan laporan kajian separuh penggal RMK ke-11, sebanyak 60% pendapatan isi rumah B40 dibelanjakan bagi keperluan asas dan utiliti. Secara mudahnya, setiap RM10 yang mereka perolehi, RM6 daripadanya akan digunakan untuk membeli barangan keperluan asas. Maka, bagaimana golongan B40 ini boleh menjalani kehidupan normal semasa tempoh kawalan pergerakan berlangsung? Sekiranya pendapatan mereka terjejas, mereka tidak lagi mampu untuk membeli barangan-barangan keperluan asas.
Oleh sebab itu, kerajaan perlu memberi sokongan yang berterusan kepada industri, khususnya kepada perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana dan rakyat yang membabitkan golongan B40 ini dalam peruntukan bajet bagi beberapa tahun akan datang untuk memastikan ekonomi negara dapat dipulihkan semula. Seperti yang dikatakan oleh Marx dalam Functionalist Model, sesebuah negara bergantung kepada ekonomi masyarakatnya. Dalam keadaan ini, kuasa politik dikatakan tidak relevan kerana negara bergantung kepada logik ekonomi sistem kapitalis. Ini kerana setiap institusi politik dan sosial kukuh disebabkan oleh dominasi kelas ekonomi. Dalam kata lain, institusi sosial juga ditentukan oleh mod pengeluaran masyarakat kerana ia menjadi penentu dalam mengekalkan kuasa kelas dominan. Walau bagaimanapun, kita dapat lihat dengan jelas usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan khususnya dalam memberikan pelbagai insentif kepada golongan ini, misalnya seperti BPN, pengecualian kesewaan rumah dan lain-lain. Sedikit sebanyak telah membantu mengurangkan bebanan mereka. Saya kira dari segi sokongan moral pula, pihak kerajaan dan NGO telah menggembling tenaga sebaik mungkin. Contohnya dapat kita lihat pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menyediakan talian nur di talian 15999 yang mana mereka turut menyediakan sejumlah besar sahabat PSP untuk membantu para kaunselor bagi mendapatkan maklumat terkini dengan pesakit-pesakit dan golongan yang terjejas dengan COVID-19. Hal ini bagi menangani isu-isu yang tidak diingini seperti kemurungan dan sebagainya. Baiklah, sekarang kita bergerak kepada Encik Bashirah selaku orang awam. Sebagai orang awam, kita tahu kesannya amat besar dari sudut ekonomi. Makna kata pendapatan sara hidup mungkin terjejas, terutamanya golongan peniaga kecil. Jadi boleh Cik ceritakan sedikit tentang masalah yang dihadapi dan sama ada bantuan yang diberikan oleh kerajaan adakah sampai kepada golongan sasar, dan silakan Encik Bashirah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Basrah sebagai orang awam melihat bahawa sejak berlakunya penularan wabak COVID-19 ini sememangnya memberikan kesan yang sangat signifikan terutamanya kepada golongan B40. Kita ketahui bahawa golongan B40 ni mereka adalah golongan yang mempunyai sumber pendapatan yang sangat kecil dan juga terhad. Dan kita ketahui juga golongan B40 ni mereka adalah kumpulan isi rumah yang mempunyai sumber pendapatan sebanyak RM4,360 ke bawah, dan tidak dilupakan juga kepada kelompok yang lain seperti golongan ibu tunggal, orang kelainan upaya OKU dan orang asli. Sejak berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah dijalankan oleh kerajaan sebanyak 4 kali ataupun 4 fasa, sememangnya tindakan ini telah menyebabkan golongan B40 ini mereka tidak dapat menjalankan aktiviti mereka seperti macam melakukan pekerjaan ataupun perniagaan, dan ini telah menyebabkan mereka hilang sumber pendapatan. Kita ketahui bahawa tujuan kerajaan menjalankan PKP ini adalah untuk memastikan ataupun untuk mengekang daripada penularan wabak ini terus berlaku. Namun kita dapat melihat bahawa kerajaan juga mengambil langkah yang sangat efektif untuk membantu bagi memastikan golongan B40 ini tidak tercicir ataupun terkebelakang. Apa yang dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan bahawa golongan B40 ini tidak rasa terbeban? Antara yang dilakukan oleh kerajaan adalah kerajaan dengan memperkenalkan rancangan ekonomi perhatian rakyat ataupun yang dipanggil sebagai prihatin. Tujuan kerajaan menjalankan prihatin ini adalah untuk memastikan bahawa dapat membantu meringankan beban rakyat. Kerajaan mewujudkan prihatin ini adalah untuk memastikan tiada golongan yang akan tercicir ke belakang ataupun no one left behind, kerana pakej prihatin yang telah diwujudkan ini untuk memastikan rakyat merasa mereka dilindungi, mendapat sokongan perniagaan dan juga untuk memperkukuhkan ekonomi. Daripada itu, kita juga dapat melihat keberkesanan pakej prihatin yang telah disediakan oleh kerajaan kepada golongan B40. Kenapa golongan B40 ini lebih diberikan penekanan? Kerana mereka adalah golongan yang mudah terkesan sekiranya berlakunya apa-apa isu. Dan kita ketahui bahawa golongan B40 ini mereka juga tidak mempunyai sumber simpanan yang banyak. Ini secara langsung akan menjejaskan keupayaan mereka untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan dan juga kesihatan. Selain daripada itu, kita juga dapat melihat antara bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan kepada golongan B40 ini, umpamanya seperti bantuan tunai secara one-off, penangguhan bayaran rumah sewa, PPR, DBKL, dan juga diskaun penggunaan elektrik, insentif PKS. Kebanyakan bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan adalah bersifat sederhana dan jangka masa yang panjang. Ini adalah untuk memastikan bahawa golongan B40 ini mereka tidak merasa terpinggir, tertekan ataupun terkesan daripada penularan wabak COVID-19 ini. Akhir kata, saya simpulkan bahawa pelbagai pihak memainkan peranan masing-masing untuk membantu golongan B40 ini. Saya berharap wabak ini dapat dibendung secepat mungkin
agar membolehkan golongan B40 ini mencari pendapatan dan menjalani kehidupan seperti biasa. Saya mengambil kesempatan ini juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua petugas-petugas kesihatan, penyewa awam dan pihak yang bertungku lumus bekerja siang dan malam bagi membendung wabak ini. Saya doa agar kita terus cekal dan tabah menjalankan tugas dan diberikan kesihatan yang baik.